Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan berkenaan hak pendidikan semasa pandemik COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Nur Afifah binti Hasimun, seterusnya Emiliana Kirina binti Azlan, Nur Syahada binti Nazawarti, Nur Balkis binti Amir Nasharuddin dan akhir sekali Balkis Ismail. Pendidikan merupakan elemen penting dalam melahirkan insan yang bersiasat tinggi serta bertamadun. Pendidikan membawa pelbagai maksud daripada pelbagai perspektif, akan tetapi masih dalam konteks yang sama. Kemunculan wabak COVID-19 telah menjejaskan sektor pendidikan. Seperti yang sedia maklum, wabak ini ditemui di salah sebuah di daerah China iaitu Wuhan pada pertengahan bulan Disember 2019. Kemudian, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengumumkan wabak ini sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Wabak ini telah berebak ke antara dunia di mana Malaysia juga merupakan salah sebuah negara yang terlibat. Sejurusnya itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada tanggal 16 Mac 2020. Pengumuman tersebut telah mengakibatkan penutupan operasi semua sektor termasuk sektor pendidikan. Semua institusi pendidikan ditutup dan pembelajaran secara fizikal ditangguhkan. Meskipun itu, aktiviti pembelajaran diteruskan secara atas talian dengan menggunakan pelbagai aplikasi yang wujud pada masa kini, seperti Google Classroom dan sebagainya. Namun begitu, terdapat kelemahan yang timbul daripada kelas atas talian ini. Dengan ini, secara langsung isu yang dipilih iaitu isu dalam pendidikan semasa pandemik COVID-19 harus dibincangkan. Sejak bermulanya era pandemik COVID-19, sistem pendidikan juga turut berubah. Setiap pelajar dan guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau lebih dikenali sebagai PDPR. Menurut laporan dari Hazanah Research Institute (KRI) yang bertajuk COVID-19 and Unequal Learning, statistik yang dikeluarkannya agak menakutkan, di mana 37% anak-anak tidak mempunyai laptop atau tablet yang sesuai bagi pembelajaran dalam talian berbanding 6 hingga 9% yang mempunyai laptop sendiri. Pemilikan telefon pintar pula adalah di tahap 46% di kalangan pelajar. Soal gadget adalah perkara yang pertama dan perkara yang kedua pula adalah berkenaan akses internet dan juga pembelian data. Semua pasti ingat bukan kisah tentang seorang pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman bernama Viviana. Kisah beliau mendapat perhatian media dan juga warganet. Viviana terpaksa memanjat pokok demi mendapatkan akses internet untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Saya percaya bahawa ada ribuan atau puluhan ribu lagi anak-anak seperti Viviana di luar sana. Pembelian data juga merupakan satu isu yang mana secara ekonominya ramai dalam keadaan tertekan dan data percuma yang diperuntukkan hanya 1 GB yang tentu-tentunya tidak dapat bertahan sepanjang sesi persekolahan biasa. Realiti ni dibangkitkan oleh KRI bagi mereka yang mempunyai gadget. Ni belum dikira mereka yang terpaksa meminjam gadget antara adik-beradik ataupun mereka yang tidak mempunyai gadget lebihan langsung dan juga mereka yang berada dalam pendidikan khas. Mereka yang berada dalam pendidikan khas ni mereka mempunyai kesukaran belajar dan sebagainya. Realiti ni adalah realiti yang sangat membimbangkan. Tanpa gadget, kemudahan seperti akses internet dan data, anak-anak atau pelajar sudah tentu berisiko tercicir atau ketinggalan silibus yang diajar oleh guru mereka. Terdapat masyarakat yang telah menghadapi tekanan yang besar ketika menghadapi COVID-19.
Lebih-lebih lagi, pelajar yang masih sedang belajar dan bakal menghadapi SPM dan STPM, lalu mereka terpaksa tangguh SPM dan STPM mereka ke tahun hadapan. Walaupun banyak masa yang ada, akan tetapi murid akan biasa terleka dengan lebihkan masa dengan gadget dan juga membuatkan mereka menggunakan alasan sedang belajar dengan ibu bapa mereka walaupun mereka tidak melihat ataupun membaca tentang pembelajaran yang telah mereka belajar pada hari tersebut. Kemudian, ada segelintir murid yang merasakan sedikit kecewa kerana sekolah terpaksa tutup kerana mereka lebih fokus semasa di dalam kelas berbanding di dalam talian. Seterusnya, mereka terpaksa belajar dalam talian dan kadang-kala talian internet mereka tidak memberikan kerjasama yang baik sehinggakan menyebabkan mereka tidak dapat fokus semasa pembelajaran berlangsung dalam talian seperti dalam platform Google Meet, Zoom dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka akan berasa stres kerana mereka tidak dapat faham pembelajaran yang disampaikan oleh cikgu. Kadang-kala cikgu pun terlupa membalas pesanan anak muridnya yang sedang menanyakan sesuatu apa yang dibelajar yang mereka tidak faham. Dan mungkin orang boleh mengatakan bahawa boleh mencari di dalam platform YouTube ataupun di Google. Pasti akan jumpa, tetapi kadang-kala soalan yang kita ingin tanyakan itu tidak ada orang lain yang menanyakan soalan itu ataupun mereka tidak dapat menemui jawapan yang mereka inginkan. Terdapat beberapa golongan murid yang terpaksa menghadapi kesukaran kerana tiada bekalan gadget ataupun laptop kerana keluarga mereka menghadapi kesukaran dalam pekerjaan. Tidak mampu membelikan anak mereka gadget dan sebagainya. Dan ada juga ibu bapa tidak dapat memberikan yang masih tidak mendapat pekerjaan yang tetap. Sebagaimana yang anda pernah lihat, pernah tular di dalam media sosial bahawa seorang murid yang terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan talian internet untuk menjawab peperiksaan di dalam online, di dalam talian sahaja. Ini menunjukkan terdapat masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan kerajaan lagi. Dan akhir sekali, semoga kerajaan akan memberikan bantuan sama rata kepada rakyat mereka yang masih tidak dapat bantuan tersebut. Menurut statistik di Malaysia, sebanyak 36% pelajar tidak dapat belajar dalam asas talian oleh kerana pelbagai faktor dalam tempoh pandemik ini. Ini bersamaan dengan sekurang-kurangnya 1.5 juta pelajar. Keadaan ini sudah tentu akan mengakibatkan masalah learning loss dalam kalangan pelajar semasa wabak COVID-19 ini. Learning loss merujuk kepada tiada pengetahuan dan kemahiran khusus atau perubahan dalam pencapaian akademik akibat gangguan dalam persekolahan formal. Isu ini akan memberikan kesan seperti mempunyai kurang akses kepada pendidikan tinggi, kadar penyertaan, pasaran buruh yang lebih rendah dan purata pendapatan secara individu akan lebih merosot. Kegagalan murid menguasai dengan baik 3 kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira akan memberikan kesan kepada pembelajaran mereka di peringkat tinggi dan seterusnya ketinggalan sekiranya tiada langkah interaksi diambil. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah mengatasi isu ini. Langkah pertama ialah ibu bapa mencadangkan pihak kerajaan untuk melaksanakan program pemulihan pembelajaran efektif. Yang kedua, KPM perlu meningkatkan lagi belanjawan pendidikan dari segi beberapa aspek. Yang ketiga,
kerajaan juga boleh mengadakan penyediaan portal sumberku untuk penyimpanan bahan PDP bagi memudahkan pelajar untuk mengulang kaji pelajaran. Seterusnya, kerajaan juga boleh menyediakan bantuan kewangan pendidikan kepada anak-anak keluarga B14. Menyediakan bantuan khidmat nasihat dan konseling kepada ibu bapa dan murid yang dikenal pasti tidak mahu meneruskan persekolahan. Seterusnya, menyediakan bantuan seperti rancangan makanan tambahan, beasiswa kecil persekutuan dan bantuan awal persekolahan. Pihak kerajaan juga akan mengadakan pelbagai program untuk membangunkan modal asas literasi dan numerasi. Seterusnya, kerajaan juga boleh memberikan bantuan kepada pelajar seperti bantuan laptop percuma. Akhir kata, kita telah pun mengharungi pelbagai bentuk dugaan dan halangan yang melanda ketika COVID-19 yang lalu. Masyarakat perlu lebih peka dengan keadaan sekeliling dan berusaha keras menangani masalah yang berlaku agar kesilapan lama tidak berulang. Persis kata mutiara, kalau tak dipejakan royongnya, manakan dapat sagunya.